Assalamualaikum, semua sihat ke tu? Kali ni Umi nak kongsikan tips-tips penting untuk menghasilkan kari ayam yang sangat sedap dan semerbak harum. Tips-tips ni Umi belajar dari bonda tercinta. Bagi sesetengah orang, resipi kari ayam memang mudah sebab dah biasa masak menu ni. Namun ada juga yang mengadu kari mereka rasa rempah mentah, terlebih cair, muak sebab terlebih santan, dan ada juga yang pahit sebab tumis terlebih hingga hangus. Nampak macam mudah kan? Tapi banyak ragam juga nak masak menu kegemaran ramai ni. Bahan-bahan yang digunakan juga sangat memainkan peranan penting yang menentukan kari ayam kita sedap atau tidak. Bila tengok kari ayam yang pekat ni, dah boleh bayang cecah bersama roti jala kan? Okey, nantikan resipi roti jala di entry akan datang. Sepanjang video ni banyak tips-tips yang telah Umi highlight, jadi jangan terlepas, tengok sampai habis ya. Tips yang pertama untuk dapatkan kari ayam yang sedap adalah dari segi pemilihan ayam itu sendiri. Selalu tak mak-mak hadapi masalah bila panaskan kari 2 ke 3 kali, ayam mudah hancur. Bila ayam dah hancur ni dan tak fresh, nak makan pun rasa tak seronok kan? Dulu Umi pun hadapi masalah yang sama. Tapi kini tidak lagi sejak Umi gunakan ayam peladang. Mesti anda tertanya-tanya, apa yang istimewa sangat ayam ni? Ayam peladang ni tak disuntik hormon pembesaran. Jadi ayam-ayam ni membesar semula jadi. Ayamnya sangat-sangat kurang lemak kerana ayam-ayam peladang ni diberikan makanan berasaskan soya dan jagung. Proses penyembelihannya pula mengikut syarak 100% produk Muslim dan telah diiktiraf oleh JAKIM dan lulus sijil halal. Purata penggunaan air bagi pembersihan satu ekor ayam sahaja sebanyak 20 liter air. Maksudnya ayam-ayam ni dah dipotong dan dibasuh bersih. Jadi Umi hanya bilas je sebelum masak. Dan yang paling best, bila dibuat kari dan dipanaskan banyak kali pun, ayam tak mudah hancur. Okey, seterusnya bahan-bahan tumisan: 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang. Bunga lawang ni Umi dah kehabisan stok, jadi guna je lah sisa-sisa yang berbaki ni. 3 biji buah pelaga, 4 bunga cengkeh, 4 sudu besar rempah kari daging babas. Umi guna jenis yang spicy. 1 sudu kecil serbuk kunyit. Tips yang kedua, gunakan cili kisar berbanding cili serbuk. Rasa sedap pada kari tu lain ya bila kita gunakan cili kisar ni. Umi gunakan 12 batang cili kering, rebus dan kisar halus. Kisar halus 1 inci halia bersama 4 biji bawang putih dengan sedikit air. 2 cawang kecil santan cair. Umi gunakan setengah sahaja kotak kecil santan kara. 2 sudu besar kerisik. Tips ketiga inilah yang menjadikan kari ayam kita terlajak sedap dan pekat. Penggunaan jenis kerisik juga memainkan peranan penting. Umi suka guna kerisik Al-Husna Homemade ni. Dah 2 ke 3 jenis sebelum dibeli, tapi kerisik ni yang paling kena dengan tekak dan sedap sangat. Pastikan kerisik tak berbau tengik ya, dan biar fresh, barulah tip-top rasa kari kita. Lagi baik kalau dapat buat sendiri, tapi sebab Umi malas nak buat, beli yang ready made je lah. Seterusnya 6 biji bawang kecil iris halus, 2 biji tomato belah 4, 3 biji kentang belah 4, 4 tangkai daun kari. Sengaja Umi lebihkan sebab nak wangikan bau kari. Sebelum nak menumis, kita siapkan dahulu paste rempah. Sediakan mangkuk sederhana besar. Masukkan rempah kari daging, cili kisar, serbuk kunyit. Bilas mangkuk cili kisar tadi dengan sedikit air. Dan akhir sekali masukkan halia dan bawang putih yang telah dikisar. Gaul sebati, jadikan paste yang pekat dan ketepikan dahulu. Panaskan minyak, tumis rempah 4 cakawan dan bawang kecil dahulu hingga keberangan. Gunakan api sederhana je. Bila bawang dah mula nak keperangan sedikit, slowkan api dan sentiasa kacau hingga bawang-bawang tersebut coklat keperangan macam ni. Baru masukkan daun kari. Pastikan bawang coklat keperangannya bukan hitam.
Hitam tu maksudnya dah hangus dan inilah menyebabkan kari kita akan rasa pahit bila tergigit bawang hangit. Terus masukkan paste rempah tadi, bilas mangkuk dengan sedikit air, gaul-gaul sebati dan tutup tudung kuali. Biarkan rempah betul-betul pecah minyak dengan api perlahan. Sekali-sekala buka dan kacau supaya bahagian bawah tak hangus. Umi sarankan guna kuali nasi lagi mudah dan tak cepat berkerak atau hangus bahagian bawah. Okey, sebenarnya rempah ni dah pecah minyak, tapi Umi biarkan tumis lama lagi hingga warna rempahnya gelap sedikit. Okey, rempahnya pun dah agak gelap sedikit dan pekat. Tips yang kelima ni penting Mak Umi ajar untuk dapatkan warna kari yang cantik. Dan bila rempah dimasak lama dengan api perlahan, katanya pasti sedap apa masakan sekalipun. Memang terasa kelainannya. Tak perlu risau kari kita rasa rempah mentah. Masukkan santan cair dan terus masukkan kentang. Umi tambahkan sedikit air dan sesuaikan dengan kepekatan yang kita nak. Tutup tudung kuali dan biarkan kentang empuk. Bila masak kari ayam ni, Umi suka kentang yang betul-betul empuk dan lembut. Nak makan pun sedap je. Adakah yang geng macam Umi suka makan macam tu? Okey, kentang dah empuk, masukkan pula 2 sudu besar kerisik. Kerisik ni nak masukkan lebih pun tak apa, lagi sedap. Okey, seterusnya masukkan ayam, tomato, garam secukup rasa. Tutup tudung kuali dan biarkan ayam masak dan empuk. Akhir sekali, tuangkan santan pekat dan terus kacau dalam 5 minit hingga kuah agak mendidih dan bolehlah tutup api. Okey, siap dah kari ayam by Umi. Kuah ni tengah panas-panas baru pemasak. Biar dah suam-suam sekejap nanti, baru kuah kari kita akan nampak pekat sedikit. Memang padulah kalau berkena dengan roti jala ni. Memang rugilah anda kalau tak cuba resipi ni. Jemput subscribe, like dan sharekan video Umi ni. Moga dapat memberi manfaat untuk yang lain. Terima kasih.